Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Antara perkara yang diajar oleh Allah SWT di dalam surah Al-Fatihah ialah bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam sebagai cara hidup, mengikut cara Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan mereka yang Kau beri nikmat. Dan Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 69, siapakah golongan yang diberi nikmat oleh Allah? Mereka ialah An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada dan As-Salihin. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kenal siapakah mereka para anbiya ataupun para nabi. Tetapi siapakah pula As-Siddiqin, Asy-Syuhada dan As-Salihin? Menurut pendapat Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, ketiga-tiga golongan ini merujuk kepada golongan sahabat ridwanullahi alaihim. Adapun As-Siddiqin adalah afadhilus sahabah, sahabat-sahabat yang utama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq contohnya, dan Khulafa Ar-Rasyidin. Asy-Syuhada pula ialah golongan sahabat yang mati syahid di dalam perjuangkan agama Allah, dan As-Salihin ialah golongan sahabat yang selain daripada As-Siddiqin dan Asy-Syuhada. Jadi jelaslah bahawasanya golongan yang diberi nikmat oleh Allah SWT ialah para anbiya salawatullahi wasallamu alaihim dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah cara Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam mengamalkan Islam di dalam kehidupan mereka? Ya, mereka sentiasa bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, memahami Islam dan mengamalkan Islam di dalam kehidupan mereka. Malah mereka sentiasa bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan Islam kepada golongan yang belum memeluk Islam. Lihat saja bagaimana kerakusan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka cuba menghafal setiap ayat Al-Quran dan mereka cuba memahami ayat Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga diriwayatkan mereka tidak akan berganjak daripada satu ayat kecuali setelah mereka memahami ayat tersebut dengan sebaik mungkin dan mengamalkannya, barulah mereka berpindah kepada ayat seterusnya. Lihat pula bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan atau menyampaikan agama Allah SWT. Rasulullah SAW sehinggakan di pulau selama 3 tahun bersama keluarga baginda di kota Mekah. Kerana apa? Semata-mata kerana menyampaikan Islam. Baginda SAW sehinggakan cedera tubuh badan baginda ketika berdakwah di Taif. Kerana apa? Semata-mata untuk menyampaikan Islam. Lihat golongan muhajirin, bagaimana mereka sanggup berpisah dengan anak dan isteri semata-mata untuk menyelamatkan akidah dan iman mereka, berhijrah ke kota Madinah. Dan bagaimana pula golongan Ansar menyampaikan Islam di Madinah, sehinggakan sebelum Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, tidak ada sebuah rumah pun di kota Madinah kecuali Islam telah sampai ke rumah tersebut. Inilah bentuk-bentuk kesungguhan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam mengamalkan Islam di dalam kehidupan seharian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula diri kita. Adakah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, di dalam memahami ayat-ayat Allah, di dalam mengamalkan Islam di dalam kehidupan kita? Adakah kita bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan Islam kepada jiran-jiran yang masih belum Islam? Sekiranya jawapannya kita masih lagi tidak faham, banyak lagi perkara yang kita tidak faham di dalam agama. Sekiranya jawapannya kita masih ala kadar dalam mengamalkan Islam, tudung pun sekerat-sekerat pakai. Sekiranya jiran-jiran yang non-Muslim, sikit pun kita tak pernah sampaikan tentang Islam kepada mereka. Jadi mulakanlah daripada sekarang. Mulakanlah kesungguhan daripada sekarang. Marilah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, mengamalkannya dalam kehidupan kita dan menyampaikannya kepada jiran-jiran yang masih non-Muslim.